Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Azri Samsudin selaku imam dan khatib kita pada hari ini, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah dapat kita bersama untuk salat Jumaat pada hari ini. Ingin saya maklumkan satu perkara, esok bagi ahli karya, esok adalah pemilihan ahli jawatan kuasa masjid induk kita, Masjid Ubudiah. Jadi ahli karya dijemput untuk bersama-sama dalam pelantikan ahli jawatan kuasa baru di Masjid esok pagi. Jadi siapa-siapa yang berhajat untuk ke Masjid Ubudiah dipersilakan, sama-samalah kita menyertai dalam pelantikan ahli jawatan kuasa Masjid induk iaitu. InsyaAllah. Sekian, terima kasih. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita diberikan kejayaan di dunia dan akhirat. Khutbah kita pada hari ini membicarakan tajuk sempurnakan zakatmu. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat adalah ibadah yang wajib dalam Islam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 267 yang dibacakan di awal tadi. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah, yakni keluarkanlah zakat, sebahagian daripada hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebahagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menanggung amanah zakat ini, pihak Majlis Agama Islam Selangor MAIS dan Lembaga Zakat Selangor LZS sentiasa berusaha menyampaikan ilmu dan kefahaman agar ibadah zakat itu dapat ditunaikan dengan betul dan sempurna. Biarpun kewajipan membayar zakat tidak dapat dinafikan lagi kerana ia adalah rukun Islam dan disebutkan dengan jelas dalam Al-Quran dan juga hadis. Namun begitu, umat Islam perlu memahami bahawa kewajipan zakat itu perlulah datang seiring dengan ilmu pengetahuan yang betul. Apabila gagal memahami ibadah zakat, maka kesannya ialah pelaksanaan zakat juga akan menjadi salah. Ini kerana zakat diwajibkan dengan matlamat dan hikmah untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang sejahtera. Dan di antara sumber utama kesejahteraan itu ialah apabila kekayaan dapat dikongsi bersama golongan yang memerlukan. Perkongsian harta ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Ma'arij ayat 24 dan juga 25, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, dan mereka yang menentukan bahagian pada harta-hartanya menjadi hak yang termaklum bagi orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri daripada meminta. Selain daripada itu, zakat juga dapat mengelakkan berlakunya kejadian buruk dalam masyarakat kita. Kejadian jenayah yang berkaitan dengan kemiskinan, misalnya mencuri, merompak, meragut dan sebagainya, boleh ditangani dengan berkesan jika zakat dilaksanakan dengan betul. Ini kerana zakat itu sendiri sifatnya menghalang kekayaan itu daripada hanya berlegar dalam kalangan orang-orang kaya sahaja dan menyakiti hati perasaan orang-orang miskin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hashr ayat yang ke-7, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Ketetapan yang demikian itu, yakni zakat, supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya dalam kalangan kamu semata-mata. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum atau fatwa ke atas zakat juga berubah mengikut perubahan keadaan, tempat dan masa, seiring dengan dunia ini juga yang terus berkembang.
Maka umat Islam hendaklah sentiasa ambil tahu tentang perubahan-perubahan fatwa zakat yang dikeluarkan oleh Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor dari masa ke semasa. Kegagalan mengikuti perubahan fatwa boleh menyebabkan zakat yang ditunaikan juga tidak sempurna. Saudaraku yang dirahmati Allah, kalau kita tengok contoh pada 2017, fatwa kutipan zakat 2013 telah dipinda dan ia melibatkan perubahan yang besar kepada banyak corak kutipan zakat di negeri Selangor. Antaranya ialah harta yang dikenakan zakat pendapatan telah ditambah, iaitu dengan memasukkan pemberian pihak lain yang diperolehi bukan dari sumber pekerjaan sebagai wajib dizakatkan. Manakala keadaan taksiran zakat wang simpanan juga diubah daripada mengambil baki terendah kepada baki di penghujung tahun. Begitu juga dengan fatwa ke atas pengeluaran wang daripada kumpulan wang simpanan pekerja KWSP, iaitu setiap pengeluaran adalah diwajibkan zakat pada saat wang itu diperolehi dan bukannya dikeluarkan zakat selepas setahun diperolehi. Malah ada satu ketetapan lebih besar telah difatwakan, iaitu umat Islam wajib menggabungkan 4 jenis harta semasa mengira zakatnya. 4 jenis harta berkenaan adalah wang simpanan, wang pelaburan, emas bukan perhiasan dan emas perhiasan yang melebihi uruf kebiasaan ataupun melebihi 800 gram. Pada tahun 2021 yang lalu, sebuah fatwa mengenai zakat ke atas mata wang kripto turut diluluskan di negeri Selangor. Maka umat Islam yang mencipta kekayaan dengan cara melabur atau menyimpan dalam mata wang kripto wajib menunaikan zakatnya. Seiring dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa addu zakat amwalikum, dan tunaikanlah zakat atas harta kekayaan kalian. Oleh itu umat Islam yang tinggal ataupun berada di negeri Selangor adalah wajib mentaati semua fatwa ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seiring dengan perkembangan zakat juga, maka Lembaga Zakat Selangor telah menerokai pelbagai kaedah baru untuk memudahkan urusan zakat, sama ada kutipan maupun agihannya. Misalnya dalam isu zakat, umat Islam boleh memilih untuk melaksanakan kewajipan zakat tanpa perlu hadir ke mana-mana kaunter zakat secara fizikal. Mereka boleh menghubungi talian khidmat pelanggan dan bertanya pelbagai soalan tentang zakat, ataupun lebih mudah mereka boleh membuat taksiran zakat secara persendirian dengan hanya memuat turun aplikasi zakat di internet. Umat Islam hanya perlu memasukkan maklumat jumlah harta mereka sahaja dan seterusnya ia akan dikira secara automatik oleh komputer. Seterusnya jawapan sama ada mereka layak membayar zakat ataupun tidak akan diberikan. Selanjutnya mereka boleh langsung membuat pembayaran zakat menerusi pelbagai saluran internet yang telah disediakan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah hasil zakat yang telah dikumpulkan oleh umat Islam tersebut? Jawapannya ialah ia dapat menyantuni lebih 500,000 umat Islam yang memerlukan, khususnya daripada kalangan fakir miskin, muallaf, orang yang sakit, anak-anak yang belajar di universiti dan sebagainya lagi. Misalnya pada tahun 2021 yang lalu, dengan kutipan zakat sebanyak 992 juta, maka sebanyak 929 juta telah diagihkan kembali kepada 8 asnaf. Ia melibatkan sekitar 60 buah keluarga asnaf, fakir, miskin dan muallaf dari pelbagai daerah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqat wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim. Allah Taala berfirman, tidakkah mereka mengetahui bahawa Allah dialah yang menerima taubat daripada hamba-hambanya dan juga menerima sedekah dan zakat serta membalasnya, dan bahawa sesungguhnya Allah dialah penerima taubat lagi maha mengasihani. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah sama-sama sekali lagi kita berpesan agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan juga maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan juga para malaikat mereka berselawat ke atas baginda Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian ke atas baginda Nabi dan ucapkanlah salam sebanyak-banyaknya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadi al hajat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك ربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور تنكو أمير شاه ابن السلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا هذا الوباء والبلاء والمرض والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.